Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast channel. Terima kasih yang mana dah tengok video podcast yang lepas. Dah selepas 7 bulan podcast tak buat video, yang mana masih lagi setia tunggu video podcast. Terima kasih sangat-sangat podcast ucapkan. Dan yang mana baru hadir ke podcast channel ni, bolehlah untuk subscribe dulu channel ni dan hit bell notification untuk tengok video-video podcast selepas ini. Dan malam ni sebenarnya podcast ada satu cerita, dan sebenarnya cerita ni terjadi pada podcast sendiri. Dan podcast baru teringat cerita ni. Tu pun sebab kawan podcast yang ingatkan podcast. Dia kata apa minta cerita kisah pasal dekat tu. Tapi sebenarnya tempat ni adalah, orang tak pasti tempat ni masih ada ke tak. Tapi mungkin ada, tapi digunakan untuk operation yang lain. Bukan untuk operasi asal tempat tu lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita baca doa dulu untuk menghindari kita daripada segala nasihat-nasihat jahat. Dan jom kita mulakan cerita. Cerita ni berlaku pada podcast sendiri. Itu pada tahun, podcast tak ingat lah. Tapi yang podcast ingat, yang masih fresh dalam ingatan podcast adalah benda ni terjadi pada awal-awal podcast duduk di Shah Alam. Mungkin 2010, 2009, 2011 gitulah. Podcast tak berapa, tak dapat nak refresh sangat ingatan tu. Tapi berlaku pada masa tu. Masa podcast pertama kali jejak kaki ke Shah Alam ni, podcast ni tak adalah ramai sangat kawan pun hanyalah kawan ni lah, kawan you je lah, yang tak adalah kawan-kawan macam sekarang, kawan-kawan daripada luar, tak ada. Kawan podcast masa tu adalah kawan universiti saja. Dan ada satu hari tu podcast nak balik, tapi bukan balik untuk cuti SEM, tak balik untuk, adalah cuti beberapa hari podcast balik. Jenis podcast ni pula podcast balik, podcast jari naik bas, bukan belagak. Tapi sebenarnya kalau diikutkan masa tu, tiket flight lagi murah daripada tiket bas. Kalau pandai belilah. Macam podcast adalah tips podcast beli tiket flight tu. So siapa yang nak tahu tips beli tiket flight tu, bolehlah PM podcast. Sebab nantilah podcast beritahu lah, adalah sedikit tips untuk student nak beli tiket flight murah. Range tiket flight podcast biasa dalam harga 30 ke 40 ringgit. Maksudnya lagi murah lah daripada tiket bas. Sebab itulah podcast beli. Cuma ada pembelajaran sikit lah, kena keluar daripada segi nak pergi ke KLIA tu lah. Tapi di masa podcast naik flight tu, KLIA 2 ni dia masih tak sure lah, masih tak wujud ke ataupun masih lagi dalam pembinaan. Tapi masa podcast naik flight masa tu, podcast naik di LCCT. Siapa yang masih ingat ataupun tahu pasal LCCT ni, mungkin dia tahulah macam mana keadaan LCCT tu. Untuk pergi ke LCCT ni, dia tak sama macam perjalanan kita ke KLIA. Dia memanglah dekat-dekat situ juga, tapi perjalanan dia tak sama. So podcast dulu tak ada, kawan-kawan podcast dulu tak ada kereta, tak ada motor. Tapi tak okeylah nak naik motor daripada Shah Alam ke sana ke. Dan hari tu pula tak pasti macam mana podcast terbeli tiket pagi 6.45 pagi dari SCCT ke Kota Baru. Dan nak dijadikan cerita, podcast masa tu podcast sore pergi ke SCT. Dan podcast malam 2 hari sebelum tu podcast fikir macam mana aku nak pergi sana, nak sapa sebelum aku naik flight ni lah. So fikir. So podcast pun tanyalah pendapat saya. Podcast ni dia jenis gamble sikit. Dia selalulah backpackers. Dia pun beritahu podcast, apa kata kamu naik KTM malam dan naik last sky bus ke SCT, dan mu duduklah dekat SCCT tu. Masa tu bila podcast fikir balik, aku cakap, ya betul ni, takkan aku nak tidur di SCCT. Dia kata, mu jangan rusin, dekat SCCT tu ramai sangat orang tidur. Dan memang betul, dekat SCCT tu memang ramai sangat orang tidur. Dan malam tu pun dalam pukul 9 lebih gitu, podcast suruh lah dia hantar podcast bagi nama siapa, Nizam lah. Suruh Nizam ni hantar aku je, hantar ke KTM Padang Jawa. Sebab KTM Padang Jawa tu lagi dekat dengan rumah podcast berbanding KTM Shah Alam. Hantarlah ke KTM Padang Jawa pukul tu pukul 9 lebih kot. Pukul 9 lebih nak dekat 10 lah. Kiranya podcast bajet last train ataupun last 2 train untuk ke KL Central.
naik train tu. Naik train, sampailah ke KL Sentral. Daripada KL Sentral tu, KL Sentral dulu tak ada New Central lagi. Hanya KL Sentral, dan kita perlu turun daripada KL Sentral tu, naik dan turun balik untuk naik Skybus. Skybus tu memakan masa sejam ataupun sejam lebih sikit-sikit lah nak ke KLIA, ataupun 45 minit. Pakar tak ingat kan, nak pergi ke LCCT tu. Pakar tanya, pakar turun tu, pakar tanya Abel yang jaga tu lah. Kata, Abel, pukul berapa last Skybus untuk ke LCCT? Dia kata pukul 10.30 10.45 macam tu. Pakar kata, okey lah, saya nak naik bas last kali. Pakar kata lah, okey Abel, saya kalau boleh nak naik Skybus last kali. Kira Skybus yang paling last ke LCCT. Sebabnya Pakar tak silap sampai sana awal sangat. Sebabnya Pakar rasa tu first time tu Pakar naik flight dekat LCCT. Pakar tak pernah naik ke LCCT masa tu. Itu adalah first time Pakar naik ke LCCT. Sampai je bus Skybus yang last tu pukul 10.45 dekat pukul 11 dah. Pakar pun naik bus tu. Perjalanan tu okey lah, tak ada gambar-gambar yang berlaku. Dan sampailah ke LCCT pukul 11 lebih dekat pukul 12 aku tu lah. Pakar tak apa ingat sangat actual time dia. Lepas tu Pakar sapa ni ramai gila duduk bersidai tepi LCCT tu. Airport LCCT ni Pakar bagi, nanti Pakar letak gambar kalau ada lagi. Kalau masih ada gambar LCCT tu, Pakar letak gambar. Akan ramai orang bersidai dekat luar, tidur dekat latar-latar LCCT tu lah. Dan bukan ni tak apa selesa. Nak tidur, orang kata apa? Tidur luar ni lah, tidur latar-latar. Jadi Pakar pun duduk luar, seokok dulu luar LCCT tu. Seokok tu pusing. Sebab LCCT ni dia bukan macam KLIA 2 yang sentiasa meriah. LCCT ni bila pukul 12 ke atas, dia suram dah. Dia memang kedai pun tutup, ada Dunkin Donuts, ada McD, ada ke lagi, Pakar tak boleh ingat lah. Ada beberapa kedai yang fast food pun tutup. Dia bukan buka 24 jam masa tu, 2010-2011 ni tu. Dan Pakar pun ambil keputusan untuk tidur dalam surau. Dan mengejutkan Pakar, surau dia comel, tapi tak ada orang tidur dalam tu. Pakar pun tak pasti kenapa. Sebabnya tu macam Pakar bagi tahu lah, itu adalah first time Pakar naik flight dekat SCT. Lepas tu Pakar pun tak apalah, aku nak baring sini ke tak, baring lah. Pakar bawa backpack belakang, letak backpack tu baring ada main phone lah. Lepas tu main game ke apa COC. Pakar pun tengah ngatuk. Pakar pun rusing juga nak tidur ke. Sebabnya takut terlajuk. Sebab flight pukul 9 lebih ni, 9.45 pagi rasanya. Pakar pun kunci je tu letak telefon tu dalam baju. Kiranya buka baju ni, letak dalam baju dekat dada ni, tidur lah. Mengiring ke dinding. Contohlah surau ni ada paski, kiranya Pakar tak menghadap kiblat. Kiranya menghadap dinding belakang. Dan Pakar pun tidur. Pakar semasa Pakar tidur tu sebenarnya sejam pertama Pakar tidur tu macam tak lena pun, macam yelah tempat baru ke, tak selesa. Dan lepas tu barulah Pakar betul-betul terlena. Dan Pakar tersedar pukul 4 ke 5 pagi. Ada orang kejut Pakar. Kata beh. Suara dia sangat slow. Kata beh. Kata gitulah dalam bahasa KL lah. Bang. Bangun bang. Lepas tu Pakar pun bangun. Pakar nak bangun ni. Pakar nak bangun sebab Pakar tidur tadi menghadap dinding. Dan bila Pakar nak bangun, Pakar pun nak paling lah ke belakang. Dia kata, dia pun tolak badan Pakar, kata jangan pandang belakang. Dia kata gitu. Pakar pun pelik siapa dia ni ke? Sebab Pakar tak nampak pun lagi muka dia ni. Mungkinlah tahajud ramai-ramai ke. Dan dia pun laki tu yang belakang, Pakar masih lagi tak nampak muka dia ni. Dia kata bang, abang jangan pandang belakang, baik ikut je saya. Dia pun letak tangan dia kat bahu Pakar. Dia kata mari kita keluar. Dia keluar ikut belakang ni lah, sebab pintu kat belakang. Sebab masuk pintu tu kiblat kanan pintu kiblat menghadap sana. Kiranya Pakar tidur ni menghadap dinding. So Pakar takkan nampak lah siapa yang tengah solat tu. Dia kata apa dia ni pelik dia kata. Tapi Pakar still lagi tak nampak muka brother ni. Dia keluar je, buka je pintu. Dia kata Pakar bertanya lah dia, kenapa bang?
Tak ada apa, jom kita sembang kat luar. Lepas tu sapalah dekat luar SCCT tu. Luar SCCT ni bukan kata luar dekat check-in flight tu ke apa dak. Bukan, kita memang keluar tu daripada SCCT. Maksudnya dekat jalan tu dia pun keluarkan rokok dia dan kamu keluar rokok pakai isap rokok ke apa. Pokok tanya, barulah pokok nampak muka dia, kata abang dari mana ni? Abang daripada KL, abang nak balik mana tadi kata tu. Pokok tak ingat. Lepas tu pokok tanya dia, apa sebenarnya berlaku bang? Tak, sebenarnya tadi aku nak masuk surau, aku nak baring-baring lah kat surau, tapi bila aku masuk je, aku nampak ada lebih kurang 5 ke 6 orang dalam surau tu tengah solat, semua berpakaian putih. Katanya dia, bila aku nampak je, aku buka je pintu surau, aku nampak 5-6 orang berkaju putih tu, hati aku tu rasa tak sedap. Aku rasakan sebenarnya ni bukan orang. Lepas tu masa aku nak keluar tu, aku ternampak ada seorang lelaki ni baring. Engkau yang baring kat situ. Sebab tu aku terus kejut kau. Kata, bro, bangun, jangan pandang belakang. Itu je aku sebut. Aku baru nak bagi tahu kau ni, sebenarnya FCT ni sebenarnya banyak dah dia dengar cerita. Sebab brother ni boleh dikatakan kerap jugalah balik kampung naik flight dan naik di FCT. Lepas tu dia kata kerap juga dia dengar ada orang kena kacau dekat surau tu, dan dia pun tak pasti apa sebabnya. Satunya mungkin tempat tu dekat dengan hotel lah kot. Itu yang podcast rasa, dan sampai sekarang lah podcast tak tahu apa sebenarnya apa dan siapa sebenarnya yang tengah solat tu. Mungkin dia nak tumpah solat ke, dan podcast tak nampak pun. Tak nampak pun siapa yang solat. Sebab podcast dengar. Sampai sekarang lagi benda tu, suara orang tengah solat tu masih lagi jelas kat telinga podcast. Cerita pendek ni adalah mengenai podcast juga. Podcast dulu dekat Shah Alam ni boleh dikatakan kerap juga pindah rumah ni sebabnya kita orang kan student. So student ni sebenarnya kita orang tak diberikan kontrak yang lama sangat untuk duduk dekat satu rumah. Paling lama kontrak pun setahun. Selalunya 6 bulan 3 bulan tu kita orang kena pindah rumah. Sebabnya tak pastilah, mungkin orang rumah ni tak berapa galakkan student untuk sewa rumah dia sebab dia lah student kan. Dan ada satu hari ni podcast duduk di section U11 Shah Alam. Section U11 ni kalau siapa tak tahu, section U11 ni dia dekat dengan Bukit Cerakah. Akhirnya jalan masuk ke Bukit Cerakah tu. Bukit Cerakah belah kanan, Bukit Bandaraya section U11 ni belah kiri. So daripada entrance Bukit Cerakah tu nak ke Bukit Bandaraya lebih kurang 2 ke 3 km. Jauh juga, dan kawasan tu sangat gelap. Ada satu hari tu podcast dengan beberapa kawan podcast dia, dan yang best cerita ni, kawan podcast ni dia hijab dia terbuka daripada kecil dia kata. Sebab so bagi dia, kalau dia ternampak something, dia tak ada rasa takut pun. Itu apa yang dia beritahu podcast lah. Dia tak ada rasa takut pun. Satu hari tu kita pergi main badminton kot. Badminton dekat kawasan rumah tu lah. Sebenarnya kalau siapa-siapa nak tahu, sana adalah satu perkampungan orang asli, dan rumah yang kita orang sewa tu pun tak silap podcast adalah rumah orang asli. Tapi bukanlah kata rumah buluh, bukan, dia rumah teres 2 tingkat, tapi rumah tu kepunyaan orang asli. Tiap kali podcast nak pergi bayar sewa rumah ke apa, podcast akan meredah hutang lah sikit masuk ke perkampungan orang asli tu untuk bayar sewa rumah. Mana yang tak tahu tempat ni boleh lapik yang buka. Dan ada satu dewan orang ramai lah untuk podcast main badminton. Dan balik ada main badminton tu, dekat depan rumah podcast ni ada satu kursi batu. Kursi batu ni pula tempat kita orang selalu lepok lah malam-malam. Dan kita orang balik main badminton masa tu lewat dah. Time tu weekend, hari Jumaat malam. Kita orang balik tu hampir pukul 12 dah. Hampir pukul 12 si kawan podcast ni bagi nama Syafiq lah. Tak si pakai nama betul. Dia bagi dia nama Syafiq. Syafiq ni boleh dikatakan hijab dia terbuka. Dia tengah duduk di kursi batu ni, dia berkata kepada podcast, tolong bangun kejap. Kau apa? Ada orang nak duduk sebelah. Mu ni kata, siapa weh? Adalah mu tepi sikit je, dia kata. Sebab apa? Podcast betul bangun duduk sebelah dia. Podcast tanya dia, siapa weh? Tak tahu lah, aku tak tahu dah, aku tak pernah nampak apa ni. Tapi dia nak duduk sebelah mu.
Tapi tak apalah, biarlah dia duduk, dia tak kacau kita pun. Bukan ni pun katalah temu ni boleh tak kalau munafik munduk dia je. Jangan banyak kat aku. Bukan kata gitu. Dan sekali lagi benda yang berlaku adalah dalam rumah. Bukan masa tu bukan nak kecil tau. Kiranya rumah dia bukan bila buka je pintu, terus tu akan terus nampak. Bukan terus nampak, akan terus ada bilik air. Bilik air dan satu bilik. Bukan nak masuk bilik air, bukan buka je pintu bilik air. Syafiq ni manggil, kak, kejap. Ada orang dalam. Okey pun, daripada memang nak betul-betul rasa nak kecing, terus jadi rasa nak kecing. Dan itulah satu kisah pendek untuk bakal. Dan bagi orang yang hijab terbuka ni, bakal rasa memang dia yalah. Kita pun tak tahu apa yang dia nampak. Tapi yalah, takut juga kadang-kadang bila dia bagi tahu tepi sikit ada orang nak duduk. Tiba-tiba sedangkan tak ada orang pun situ. Okey, itulah sedikit banyak cerita podcast untuk minggu ni. Bukan untuk minggu ni, untuk hari ni lah. So lepas ni podcast baca balik email yang subscriber podcast atau yang lama-lama tu. Sebab ada yang podcast tak baca lagi, ada yang podcast tak ingat, podcast kena revise balik. Dan terima kasih juga yang mana tonton video podcast ni sampai habis, dan yang mana dah subscribe tu terima kasih sangat-sangat. Dan yang mana yang belum subscribe, bolehlah consider untuk subscribe video podcast ni. Dan kita jumpa di next video. Assalamualaikum.